Hello guys, apa khabar semua? Selamat datang kembali bersama saya Mr. Shankar di Jom Belajar TV. Kali ni kita nak buat apa? Kita nak buat soalan percubaan Melaka 2020 ya. Kita nak buat soalan percubaan Melaka. But sebelum itu, cikgu nak tanya satu soalan. Dah lama ke kamu buat soalan-soalan matematik tapi kamu punya keputusan ataupun result ataupun pencapaian kamu dia meningkat sekejap lepas tu sudah stagnan, ataupun berapa banyak kamu cuba pun result kamu tak meningkat langsung? Semua result yang kamu dapat sebelum ini, it's not very important, but the most important adalah result yang kamu akan dapat untuk SPM kamu. Let's say selama ni kamu tengah berusaha untuk dapatkan keputusan yang cemerlang, but then kamu tak nampak result dia lagi. So what do you need to do? If that's the case, kalau itu masalah kamu, let me tell you guys, cuba dapatkan seminar ramalan matematik SPM saya. Semua pelajar yang dapatkan seminar ramalan saya, they already can see the results. Mereka boleh nampak improvement dalam mereka punya result because everything structured carefully untuk awak. It's not just a set of question paper. Kamu akan tengok semua topik yang akan keluar, semua soalan yang akan keluar dalam SPM dianalisis dan diajar oleh saya sendiri dalam bentuk-bentuk video. Kalau kamu pelajar yang slow, no problem, tengok berulang kali. Kalau kamu lemah dalam certain bahagian, you can choose that video and you can watch. Basically, saya design program ini untuk awak daripada zero boleh jadi hero. Jangan buang masa yang banyak lagi. Dapatkan seminar ramalan cikgu. Get started now and start to see results guys. There is no much time left untuk SPM kamu. Just mulakan dengan cepat. Dapatkan seminar ramalan, link dalam description di bawah. So now, jom kita mulakan kertas percubaan matematik SPM 2020 Negeri Melaka. Alright guys, so jom kita mulakan dengan soalan pertama. Ini adalah soalan pertama. Yang ni adalah soalan daripada Melaka ya, Melaka. So this is soalan apa? Lorekkan. So let's have a look at this question. Dia kata, pada Raja 1 di ruang jawapan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan berikut. So dia telah bagi kita berapa ketaksamaan? 3 ketaksamaan. Yang ni yang pertama. So ketaksamaan yang pertama dia cakap tu dia sudah bagi ke belum? Y dan 4. Mana ada Y4? Nampak ni garis Y4 dia sudah pun bagi. So dia memang tanda dia lebih kecil sama dengan kurang daripada 4. Maksudnya kalau ini garis dia, jawapan dia memang ada dekat kawasan bawah. Atas ni semua memang tak ada jawapan. That's very clear. That's number 1. Number 2 pula, dia telah bagi apa? Dia telah bagi X kurang daripada berapa? 8. X kurang daripada 8. So kalau X kurang daripada 8, mana 8? Yang ni lah X8 kan? So ini adalah garis dia. Kalau kurang untuk X, dia akan ada di sebelah kiri, maka sebelah sini semua tak ada jawapan. But then atas ni pun tak ada jawapan sebab dia kan dah kata bawah garis ni kan. So ini adalah kawasan yang dia berlorek ikutkan dua persamaan ni, 1 dan apa? 2. But dia biasanya akan bagi 3 persamaan. Dia pun dah kata 3 persamaan. Mana persamaan yang ketiga? Inilah persamaan yang ketiga. Guys, inilah selalu saya cakap. Persamaan yang ketiga ni, kadang-kadang dia akan bagi persamaan yang kamu susah nak cari dalam you punya graph. But then, ini cara nak cari dia. Okay, kalau kamu lihat persamaan ini, ada tak dia bagi persamaan ni dalam graph ni? Dia langsung tak bagi. So, apa maksud dia? Kamu sendiri kena cari dia punya persamaan. So, the tips is very simple. Tukar dia kepada bentuk Y equals to MX plus C dulu. So, kalau saya tukar dia, persamaan dia adalah 2Y lebih besar, okay, negatif X tambah dengan 8. Inilah apa yang kamu akan dapat, betul tak? So, saya nak tukar persamaan ni, biar cikgu besarkan dia sikit. Cikgu nak tukar persamaan ini kepada bentuk Y sama dengan MX plus C. So, kalau saya biarkan dia Y sahaja dekat depan, 2 ni saya pindah sebelah sana, dia akan jadi lebih besar, negatif X per 2 tambah dengan berapa? 8 per 2. Sebab 2 ini kita akan bawa pergi sana, dia akan bahagi kepada dua-dua number ni. So, bila kita selesaikan benda ni, kita akan dapat Y lebih besar, negatif X per 2 tambah dengan 4. Inilah apa yang saya akan dapat. So, kalau saya sudah dapat ni, cikgu, kalau dah dapat persamaan ni, macam mana saya nak cari dia punya garis tu dekat mana? Okay, very simple guys. First, kamu kena buat apa? Kamu kena cari dua pintasan, pintasan X dan pintasan Y. So, logiknya adalah ganti X kosong dulu, tengok berapa you dapat untuk Y. So, kalau apabila X kosong, saya nak cari pintasan Y dululah. Pintasan Y maksudnya apa? Tempat graf tu kena pada paksi apa? Y. So, pintasan Y saya adalah negatif X per... Kalau pintasan Y, saya punya nilai X mesti kosong. So, saya ganti X kosong dalam persamaan. Saya akan dapat Y lebih besar, negatif kosong per 2 tambah dengan 4. Buang benda ni sebab dia kosong. Kita bagi dapat kosong juga. So, kita akan dapat Y lebih besar daripada 4. Actually, kita tak payah buat persamaan yang apa tu ada besar-besar ni lah. Kita just letak nilai sama dengan sahaja dekat sini. Y dia berapa? 4. Sebab kita tengah cari dia punya persamaan. In fact, all the symbol dekat sini, kita just letak sama dengan. Cukup. Sebab apa?
Kita tengah cari dia punya persamaan. So we get y equal to berapa? 4. So maksudnya you punya graf pintasan y dia adalah apabila dia ada di tempat berapa? 4. So ini y, pintasan y dia kena dekat nombor 4. Maksudnya dekat sinilah dia akan kena. That's pintasan y. Alright. Yang kedua pula, saya nak kamu cari pintasan x. So saya tulis dekat tepi sini. Kalau pintasan x pula, kamu kena ganti apa? Y sama dengan 0. So dalam persamaannya adalah y sama dengan berapa? Negatif x per 2 tambah 4. Inilah persamaan dia kan. So kalau saya ganti y sama dengan 0 dalam persamaan, saya akan dapat 0 sama dengan negatif x per 2 tambah dengan 4. So let's say saya pindah ni, saya akan dapat x per 2 adalah 4, maka x adalah 8. So apabila y awak 0, x awak adalah 8. Maksudnya pintasan x kamu, ini paksi x, pintasan x kamu adalah pada nombor berapa? 8. So di sini adalah 8. Maka kamu sudah tahu dua titik, iaitu dekat 4 dan juga dekat mana? 8. So kamu sambung saja dua garis tu, kamu sudah dapat you punya straight line. But then logically speaking, garis yang kamu nak sambung tu straight line tu, adakah dia garis solid ataupun putus-putus? Kita tengok pada simbol dia. Originally equation dia, simbol dia kan lebih besar kan. Kalau lebih besar dia garis solid ke putus-putus? Dia putus-putus. So cikgu nak kamu lukiskan satu garis yang putus-putus dari sini ke sini. Alright? Ini adalah garis solid. Sabarlah, saya padam dulu. So padam. Okey, ini adalah garis kamu, iaitu garis putus-putus. Kalau kamu nak buat cantik lagi, bolehlah buat je lah putus-putus seperti ni. Inilah garis putus-putus dia. Faham tak? Okey. So kalau kamu dah buat garis putus-putus ini guys, next what you need to do, just kita selesaikan sajalah. So ikutkan dua persamaan tadi, yang dua persamaan ini kita tahu jawapan dia dalam kotak sini. But then persamaan yang ketiga adalah garis ini, dia kata lebih besar ke lebih kecil? Lebih besar. Kalau lebih besar, dia ada di bahagian atas, iaitu ini adalah kawasan yang kamu kena lorekkan guys. So let me lorek this kawasan untuk awak. Maka ini adalah kawasan yang kamu kena lorekkan. Tolong jangan terlebih lorek seperti ini, padam semua ni. Alright, itu adalah jawapan kamu untuk soalan ini. Dan berapa markah yang kita akan dapat guys? Okay, di sini nampak tak dia ada tulis berapa markah ni? 3 markah untuk soalan ini. So jom kita pergi ke soalan kedua sekarang. Alright guys, soalan kedua pula, okay, dia ada dekat bawah sini saja. So jom kita lihat apakah itu soalan yang kedua. Soalan kedua dia kata, Pak Putra's age now is 6 times the age of his grandson. Okay, maksudnya umur Pak Putra adalah 6 kali ganda umur cucunya. So, logiknya adalah umur Pak Putra 6 kali ganda umur cucunya. Alright. 9 tahun yang lepas, hasil darab umur mereka ialah 189. Cikgu, mana logik umur 189? Dia hasil darab lah. Memang logik lah. Boleh lah. Tak kisah pun. Alright. Cari umur Pak Putra dan cucunya sekarang. Okay, number one guys, kamu kena ikut persamaan kuadratik dekat sini. So, kamu kena tahu ungkapan algebranya. Kamu kena tulis lah. Nilai yang kamu tak tahu, kena ganti dengan apa? Unknown. So, logically speaking, sekarang, umur siapa yang paling penting? Umur Pak Putra ke? Tidak, umur cucu dia lah paling penting. Sebab apa umur cucu dia paling penting? Sebab kalau kita tahu umur cucu, barulah kita tahu Pak Putra punya umur dia berapa. So, umur cucunya adalah X katakan. Sebab kita tak tahu umur dia berapa kan? Kita letak umur cucu. So, kalau umur cucu sekarang adalah X, maka umur Pak Putra adalah berapa kita akan dapat guys? Umur Pak Putra adalah dikali 6 kali ganda umur cucunya. Nampak tak? 6 kali ganda. So 6 kali ganda maksudnya 6 darab X, 6X. Inilah umur Pak Putra. Simple as that. So kita tahu umur cucu adalah X, umur Pak Putra adalah 6X. This is the first info yang kita tahu lah. Okay, jom kita lihat info yang kedua pula. Dia kata 9 tahun lepas. Okay, kalau 9 tahun lepas. Okay, sekarang katakan umur kamu adalah 17 tahun. 9 tahun lepas umur kamu berapa? Kamu tolak 9 kan daripada 17 kan? That's the same thing you need to do. Apa yang kita buat? Kita tolak. So, X tolak 9. Ini adalah umur 9 tahun apa? 9 tahun lepas. Ini adalah umur dia pada 9 tahun lepas. So, X tolak 9 adalah umur siapa? Cucu dia. Ini umur cucu dia. X tolak 9. Dan umur Pak Putra pula adalah 6X tolak berapa? 9. Inilah apa yang kita tahu. But then, satu lagi maklumat dia beritahu pada kita. Hasil darab umur mereka ialah 189. Maksudnya apa? Kalau dua-dua benda ni kamu darab, kamu akan dapat 189. Maka X tolak 9 darab dengan 6X tolak 9, kamu akan dapat 189. Ini adalah maklumat yang kedua kita dapat. Sekarang soalannya adalah apa? Dia kata
cari umur Pak Putra dan cucunya sekarang. Maksudnya ini umur dia sekarang kan, cucu dan Pak Putra kan. Kita nak tahu dia punya umur sekarang tu berapa. So guys, persamaan kuadratik selesaikan sajalah benda ni. Macam mana kita nak selesaikan? So X darab dengan 6X, kita akan dapat 6X kuasa 2. Yang ni kita akan dapat tolak 9X tolak 54X tambah 81 sama dengan 189. Kalau saya pindah semua benda ni, bawa ke masuk dalam, yang ni bawa ke sini, kita permudahkan benda ni lah. Kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 6X kuasa 2 tolak 63X tolak 108 sama dengan 0. So inilah apa yang kita akan dapat kalau kita jadikan persamaan dia sama dengan berapa guys? 0. So sekarang ni kita nak buat apa? We just want to selesaikan benda ni. Actually guys, yang ni boleh simplifykan, but then kamu masuk saja dalam calculator, what you gonna get? See, let's say kita masukkan mode equation dan dia punya A adalah berapa? A adalah yang ada dekat paling depan ni. Yang ni adalah B dan yang ni adalah apa? C tanpa eksolasi. So A awal adalah 6 dan B adalah negatif 63 dan C adalah negatif 108. Kamu akan dapat dua jawapan, iaitu jawapan pertama kamu akan dapat X adalah 12. Kamu akan dapat X adalah 12. Ataupun jawapan kedua kamu akan dapat X adalah sama dengan negatif 3/2. So sekarang kamu kena bawa benda ni kat dalam. Sebab kalau kamu nak buat jawapan dalam peperiksaan, kamu make sure tulis dalam bentuk kurungan, pemfaktoran dekat sini. So what you need to do, 12 bawa dalam, kamu akan dapat X tolak 12 dekat sini. Okay, dan satu lagi benda ni kamu akan dapat, kalau kamu nak bawa benda ni kat dalam, kamu akan dapat 2X tambah 3 sama dengan 0. This is what you wanna get. So kita ada dua jawapan untuk X sekarang. X tu adalah apa? X tu adalah logik umur, betul tak? Umur boleh tak dapat negatif 3/2? Tak boleh, tak logik. Umur kamu tak boleh dapat jawapan negatif, maka kita akan ambil jawapan dia berapa? 12. Ini kita tidak diterima. So jawapan kita, jawapan cucu. Okey, bukan jawapan cucu. Umur cucu sekarang adalah 12 tahun dan umur siapa? Pak Putra. Okey, Pak Putra adalah sama dengan berapa? Cucu 12 tahun dan Pak Putra sama dengan 6 darab dengan 12, kamu akan dapat 72 tahun. Inilah umur mereka sekarang guys. So, kalau kamu dah buat soalan ni, berapa markah guys? Soalan ni nampak tak? Berapa markah dia bagi dekat sini? 4 markah guys dia bagi dekat sini. So kita dapat 4 markah untuk soalan ni. So jom kita maju ke soalan seterusnya, soalan ketiga sekarang. So guys, ini adalah soalan ketiga. Dia kata penyelesaian dengan kaedah matrix tidak dibenarkan. So that means kamu tak boleh guna matrix. Kalau kamu tak boleh guna matrix, that should be persamaan apa? Serentak guys. So kalau kamu lihat dekat sini, dia kata okay, Angeline dan Jonathan menyertai suatu quiz sains yang terdiri daripada 30 soalan. So total 30 soalan. Jadual satu menunjukkan bilangan jawapan betul dan salah yang diperoleh oleh mereka. So Angeline dapat 23 jawapan dengan betul dan dia dapat 7 salah. So jumlah markah dia adalah berapa? 124 markah. Dan Jonathan dapat 16 jawapan betul dan 14 jawapan salah dan jumlah markah dia adalah 68 markah. So jom kita tengok. Setiap jawapan yang betul akan diberikan X markah, manakala setiap jawapan yang salah akan ditolak Y markah. Cari nilai X dan apa? Y. So question dia dekat sini adalah dia dapat jumlah 124 kan. Macam mana dia dapat jumlah 124? Sebab dia punya jawapan yang betul ni 23. So 23 ini dia akan darab dengan apa guys? X. Sebab satu betul kan dia dapat X markah. So 23 betul, 23 darab dengan X. Lepas tu jawapan markah yang dia dapat tu, dia tolak dengan 7 darab dengan Y. Sebab satu soalan tu dia dapat berapa markah? Yang salah tu ditolak dengan berapa? Y. So apa yang kita akan buat lah, kita tulis dulu dia punya maklumat persamaan dia, kita tulis. Okay, kita tukar warna sikit sekarang. Okay, kita tulis dekat sini. So Angeline kita akan dapat 23 betul, maksudnya 23X. Alright, itulah apa yang dia akan dapat markah untuk betul. Dia dapat 23 darab X. Okay, markah yang betul tu ditolak dengan markah yang salah. So dia akan tolak dengan 7 berapa? Y. Sebab apa 7Y? Dia dapat 7 salah. Setiap satu salah dia dapat berapa? Tolak Y markah. So kalau 7 markah salah tu, 7 soalan tu salah, 7 darab dengan Y, 7Y lah dia tolak kan. So apabila dia tertolak benda ni, jumlah markah yang dia dapat adalah 124. Ini adalah persamaan yang pertama guys. Dapat dah. Sekarang persamaan yang kedua pula, kita tengok Jonathan pula dapat 16 betul. Jonathan tak belajar betul-betul 16X. Dan dia tolak dengan banyaknya salah. Memanglah dia kena banyak salah. So 14 tolak dengan Y, kamu akan dapat berapa? 14
Y dekat sini sama dengan markah yang didapat adalah 68 markah. Ini adalah persamaan yang keberapa? 2. So kita selesaikan sahaja soalan ini guys. Kalau kita selesaikan soalan ni, that's it. Dan kamu nak buat cara penggantian boleh, cara penghapusan boleh. Apa yang saya nampak dekat sini adalah Y ni boleh jadikan sama. Darat 2 lah. Yang ni kalau darat 2 dapat 14 kan. So kita boleh buat penghapusan dekat sini. So let me do penghapusan untuk soalan ni sekarang. So kalau nak buat penghapusan, persamaan pertama saya nak darat dengan 2, maka saya akan dapat 23. Okay, 23 ni darat dengan 2, saya akan dapat 46X tolak dengan 14Y sama dengan 248. Inilah persamaan saya yang ketiga. So sekarang saya nak buat apa? Saya sudah pun dapat persamaan 1 ni dah jadi 3. So persamaan 3 dan 2 saya kena compare kan. So saya tolak lah. Apa yang saya nak buat dekat sini? Saya nak buat persamaan yang ke-3 tolak persamaan yang ke-2 dekat sini. So apabila saya tolak, saya akan dapat 46X tolak 14Y sama dengan 248. Ini adalah persamaan yang ketiga. Saya tolak dengan berapa? 16X tolak 14Y sama dengan 68. Okey, saya tolak dua-dua persamaan ini guys. So apabila saya tolak dua-dua persamaan ini, 46X tolak dengan 16X, kita akan dapat apa? Kita akan dapat 30X. Dan dekat sini kita tolak negatif 14Y tolak 14Y, kamu akan dapat tambah 14Y. So dia akan hilang lah basically. Sebab tu kita buat kan, kita tolak, kita hilang. So bukan kita hilang, jawapan dia hilang. So sama dengan 248 tolak dengan 68. Okay, 248 tolak dengan 68, kita akan dapat 180 dekat sini. Maka X awak adalah 6 guys. Kamu akan dapat 6. So nilai X kita sudah pun tahu 6 markah. So kalau kita dah tahu X tu adalah 6, kita bolehlah cuba selesaikan. So kita kata dekat sini, apabila X adalah 6 daripada persamaan 1, katakan saya nak buat daripada persamaan 1. So saya akan dapat apa? 23 darat dengan 6 tolak 7Y sama dengan 120 berapa? 4. You guys can do this also, right? So 23 darat 6 kita akan dapat 138. 138 tolak 7Y sama dengan 124. So 7Y saya pindah sana, dia akan jadi 7Y adalah sama dengan 138 tolak 124. Saya akan dapat 14, maka Y adalah 2. Saya sudah dapat Y 2 guys. So kalau dah dapat, kamu tulis je. So X sama dengan 6 markah dan kamu tulis Y adalah 2 markah. That's it guys. Sudah habis 6 markah dan 2 markah. Kalau kamu dah siap ni, berapa markah ni guys? Okey, berapa markah kamu dapat? 5 markah kamu dapat untuk soalan ni. Settle soalan ke berapa ni? Soalan ke 3. Jom kita maju ke soalan seterusnya, soalan 4. So guys, soalan keempat tu soalan apa? Inilah soalan keempat. Soalan keempat, sudut di antara satah dan plan. Sudut di antara satah dan plan, garis dan satah. Satah dan satah. Apa-apa je lah, dapat markah cukup lah. Okay, alright, let's do this guys. So dia kata Raja 2 menunjukkan sebuah kotak berbentuk kuboid dengan tapak segi 4 sama PQRS di atas satah mengufuk. Mana PQRS? Ni PQRS segi 4 sama. So setiap side sama panjang. Kita kena faham maksud tu. Lepas tu dia kata PRT adalah sekeping kaca berbentuk segitiga. Mana? Ni lah PRT, sekeping kaca berbentuk segitiga yang diletakkan di dalam kotak itu. M ialah titik tengah bagi perpenjuru PR. Ni PR ni adalah titik tengah. Dia sudah pun bagi tahu maklumat-maklumat ni. So apa yang dia nak sekarang? Nyatakan dan hitung sudut di antara kaca PRT. Inilah kaca PRT dengan tapak PQRS. Mana PQRS? Dengan tapak PQRS. So guys, logically speaking, ni titik dia dekat atas, yang lain semua kat bawah, dia jatuh dekat bawah. Saya buat satu segitiga, maka inilah sudutnya guys. Sudutnya adalah TMS. Simple as that. Dalam saya punya seminar ramalan, I got explain to you macam mana dapatkan sudut dia, but the angle now is S. Itulah sudut dia. So nyatakan dan cari sudut. Maka sudutnya adalah sama dengan sudut TMS. So macam mana kita nak cari sudut TMS guys? So logically speaking, kalau kita lukis gambar dia dekat sini, alright, cikgu lukis satu garis yang straight dekat sini turun, yang ni pula turun dekat bawah, dan yang ni dekat sini, maka yang ni adalah 90 darjah. Itulah saya dapat 90 darjah. Maka inilah sudut yang saya tengah cari. Logik kan? Betul tak? So kalau itu sudut yang saya cari, saya nak tahu tinggi ni 80 cm, maka garis ini pun saya akan dapat berapa? 80 cm. So let's say saya lukis balik segitiga ini seperti ini dekat tepi. Alright, supaya kamu boleh nampak. Let's say ini adalah segitiga dia. Sudut dia dekat sini.
dan tinggi ni adalah 80 dan inilah sudut yang kita tengah apa? Kita tengah cari guys. That's the sudut, right? Inilah sudut yang kita tengah cari. Itulah sudut you punya M dekat sini. Okay, let me put the huruf supaya kamu nampak T, yang ni S, yang ni adalah apa? M. Itulah apa yang kita tengah cari sekarang. Alright, now kalau kita nak tahu satu lagi maklumat, ini dah tahu 90 darjah. Okay, ini kita dah tahu berapa. Sudut di atas ni pun dah tahu berapa. Kita dah tahu tinggi dia. Right? Opposite or adjacent. Kalau kita boleh cari panjang SM dekat sini, guys, itu akan membantu kalau kita cari panjang SM. Sebab kalau kita boleh cari panjang SM tu, it's actually dia akan bantu kita untuk cari dia punya nilai sudut gunakan trigonometri. So, macam mana saya nak cari panjang SM ni? Kamu nampak tak segitiga dekat sini? Ini mestilah bersudut tegak, betul tak? Garis yang saya buat ni, segitiga ni, dia mestilah apa? Bersudut tegak 90 degree dekat sini. So, kalau dia segitiga bersudut tegak, saya tahu garis ini adalah berapa? 50 cm. Saya sudah tahu garis tu adalah 50 cm. Kalau garis tu 50 cm dan garis ini adalah berapa? Actually kamu kena cari 50 dan garis panjang ni berapa? Oh, agak panjang juga dia punya kerja guys. Let's see. This is the garis yang kita nak tahu. Barulah kita tahu separuh dia daripada sini ke sini berapa kan. So, kalau kita nak tahu ni, kita sudah tahu tepi sini, kita dah tahu yang ni, barulah kita boleh cari kita punya SM, betul tak? So, let's do this guys. Okay, jom kita lukis satu lagi segitiga. Okay, saya nak lukis segitiga ini sekarang segitiga yang ada dekat bawah ni. Okay, cikgu nak lukis segitiga ni. So, let's draw di segitiga dulu. Kita dapatkan dia punya maklumat. Alright, kita dapatkan dia punya maklumat. Okay, segitiga ni cikgu dah lukis dah. Dan let's say yang ini adalah garis S, iaitu yang ini. Dan yang ini pula R. Cikgu nak tulis R dekat sini. Dan yang ni pula titik. Berapa? M, saya tahu. Alright. So, kalau saya nak cari panjang yang separuh ini. Kalau saya nak cari panjang separuh ni. Sebab saya dah tahu ni kan. Yang ni dah tahu dah. 50. Kalau saya tahu separuh ni, barulah saya boleh cari SM gunakan Pythagoras theorem. So, yang total ni saya kena tahu dulu. Barulah saya boleh bahagi 2 supaya saya boleh cari yang separuh ini. Logik tak? Okay. Kalau saya nak cari separuh ni, guys. Yang ni 50. Yang ni 50, yang ni satu segitiga, ni 90 darjah. Gunakan Pythagoras theorem lah untuk cari PR. So, macam mana saya akan cari panjang PR? Okey, panjang PR dulu. Okey, kalau saya nak cari panjang PR, cikgu tulis dulu. Panjang PR adalah sama dengan, tengok ini adalah PR kamu PR adalah sama dengan, ini kuasa 2 tambah dengan ini kuasa 2. Punca kuasa 2, betul tak? PR adalah sama dengan punca kuasa 2, 50 kuasa 2 tambah dengan 50 kuasa 2. Itu adalah jawapan dia. So, let's see. Kita gunakan calculator untuk cari. Alright. 50 kuasa 2 tambah dengan 50 kuasa 2. Punca kuasa 2 ni, saya akan dapat 50 punca kuasa 2. Actually, saya akan dapat 70.71 saya akan dapat. Alright. Saya akan dapat panjang PR adalah 70.71. Ini adalah panjang PR. Tapi guys, logically speaking, kalau itu adalah 70.71, kalau saya nak tahu separuh ni, MR ni, kalau saya nak cari MR ni saya akan dapat actually 70.71 bahagi dengan 2. Okay. But to be honest, kalau saya jadi awak, saya tak akan gunakan 70.71. Saya akan gunakan satu lagi jawapan yang disimplified oleh calculator, iaitu saya akan dapat 50 punca kuasa 2. Ini cara saya akan dapat. Actually, yang dua-dua ni sama juga 70.71 dengan yang bawah tu. 70.71 dan yang bawah ni sama juga, but saya lebih prefer guna benda ni sebab ni lagi tepat tau. So, kalau 50 punca kuasa 2 ni adalah untuk panjang PR seluruh ni. Kalau saya nak tahu separuh ni, saya buat apa? Saya bahagi dengan 2 kan? Nampak tak? Kalau saya bahagi benda ni dengan 2, saya akan dapat 25. Saya akan dapat 25 punca kuasa 2. Ini adalah bacaan yang saya dapat. Dia lagi tepat lah guys. Dia lagi tepat jawapan dia. Saya lebih suka guna macam tu. But kalau kamu nak ambil 70.71 bahagi 2 pun tak ada masalah. Tak jadi salah sangat. Kamu boleh guna dekat sini. So, nilai SM tu kita nak tahu berapa. Okay, nilai SM tu kita nak tahu. Tapi, kalau kita nak tahu SM ni, yang tepi ni adalah berapa? SR ni adalah 50, betul tak? So, saya tulis 50 dekat sini. Sekarang, kalau saya nak cari SM ni, macam mana saya nak cari? Kita guna sajalah Pythagoras theorem lagi. Apa formula dia? 50 kuasa 2 tolak dengan jawapan ini kuasa 2, betul tak? So, apa saya akan buat? 50 kuasa 2, saya terus tolak jawapan kuasa 2. You know why or not? Sebab kalkulator saya kan dah ada jawapan dia tadi kan. So, saya buat answer kuasa 2 lah. Apabila saya buat jawapan, saya dapat 1250. Dan apabila saya punca kuasa 2, jawapan dia saya dapat 25 punca 2. So, SM ini pun panjang dia adalah 25 punca 2. Itulah panjang bagi apa?
SM guys. So kalau saya sudah tahu ini adalah panjang bagi S dan M, saya sudah tahu. Yang ni jawapan dia saya sudah tahu. SM adalah 25 punca berapa? 2. Saya nak tahu sudut ni kan? Okey, kalau saya nak cari sudut ni, yang ni adalah opposite, yang ni adalah apa? Adjacent. Formula apa yang saya boleh gunakan opposite dan adjacent dalam trigonometri? Tangent. Tangent theta adalah opposite over apa? Adjacent. So, saya tulis dekat sini. Tangent theta ataupun tangent sudut apa tadi? Nama sudut dia TMS Okey, tangent sudut TMS adalah equals to opposite dia 80 over adjacent. Adjacent dia adalah 25 punca berapa? 2 saya akan dapat. So kalau saya nak cari sudut ni, tangent bawah sana dia akan jadi apa? Shift tangent guys. So sudut TMS adalah shift tangent. Okey, shift tangent 80 per 25 punca 2. This is what I'm gonna do guys. So, apa saya akan buat? First, saya akan ambil 80 bahagi answer. Okay, dan saya akan buat shift tangent answer. Jawapan saya adalah 66.16 darjah. Inilah apa yang saya akan dapat. Kalau kamu tukar kepada sudut, kamu akan dapat 66 darjah 9 minit ataupun tukar kepada 10 minit. Belum lagi 30. 66 9 minit. Dua-dua jawapan ini boleh diterima. Guys, that's it. Itu adalah jawapan bagi soalan nombor berapa ni? Soalan nombor 4. Nampak saja dia agak macam senang. Berapa markah guys untuk soalan ni? Dia bagi berapa? Oh, 3 markah. 3 markah untuk soalan ni. Tapi jalan kira dia agak apa? Agak panjang sikit. That's it. Apa nak buat? Kalau nak dapat markah, kenalah selesaikan. Alright? So, settle soalan nombor 4. Jom kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan nombor 5 sekarang. Alright guys, soalan seterusnya. Soalan nombor 5. Apakah soalannya? Ini adalah soalan matrix guys. Soalan matrix. So, jom kita lihat. Dia kata, tentukan sama ada matrix M mempunyai songsang atau tidak. Oh, ni matrix M. Ditanya ada songsang ke tidak. Formula dia, AD minus BC kalau dapat kosong tak ada matrix. So, kita akan buat 6 darab dengan 4. Tolak dengan negatif 3 darab dengan negatif 8. Kita tengok dapat berapa. Kita akan dapat berapa guys? Selesaikan ni, kita akan dapat 24. Alright, kita akan dapat 24. Lepas tu kat belakang pula tolak negatif 3 darab negatif 8 masih dapat 24. So 24 dapat tolak 24 dapat apa? Kosong. Kalau kita dapat kosong, maka dia kata tiada songsang. Dalam seminar ramalan saya ada explain clearly benda ni. Alright, kalau kamu belum dapatkan seminar ramalan, link in the description. Alright, now let's look at soalan B pula sekarang. Okay, apa soalan B ni kata? Soalan B ni dia kata, sebuah gerai burger menjual burger telur dan burger keju, cheeseburger. Alright, setiap satunya boleh didapati dalam saiz kecil dan besar. Saiz kecil dan besar. Untuk kedua-dua jenis burger, setiap saiz kecil dijual dengan harga X dan setiap saiz besar dijual dengan harga Y. Bilangan burger yang dijual dalam masa 1 jam ditunjukkan dalam jadual 2. So, inilah jadual 2. Alright, so dia ada burger saiz kecil dan burger saiz apa? Besar. Ini burger telur, ini adalah burger cheese. Alright. Saiz kecil, saiz besar, dua-dua pun burger juga. Orang ingat makan burger kecil, kalori dia kurang. Tidak, dia sama je. Okay, alright. So, let's read this. Dia kata, gerai tersebut mengumpul sebanyak RM44 dalam jualan burger telur dan RM34 daripada jualan burger keju dalam masa 1 jam tu lah. Alright. Dengan menggunakan kaedah matrix, hitung harga burger saiz kecil dan saiz besar. Dia nak harga burger saiz kecil dan saiz besar. So, let's recap everything guys. Ini burger kecil. Okay. Kalau burger kecil, harga dia X ringgit. Betul kan? So, kalau dijual 8 burger, maksudnya dia 8 apa? X. Burger besar, harga dia Y ringgit. So, kalau dijual 5 burger, dia dapat 5Y. Dan kalau tambah dua-dua ini, dia akan dapat jawapan apa? Tengok, ini adalah untuk burger telur. Berapa dia collect? Sebanyak RM44 daripada jualan burger telur. So, untuk burger telur dia dapat 44. Dan yang ni pula burger cheese. Okay, 4X, 6X tambah dengan 4Y. Kita akan dapat berapa ringgit dia dapat tu? Dia dapat RM34. Sama dengan RM34. So, inilah persamaan dia guys. Kalau ini persamaan dia, dia kata dengan menggunakan kaedah apa? Dengan menggunakan kaedah matrix. So, kita kena gunakan matrix dekat sini. Kalau kita nak gunakan matrix dekat sini guys, very simple. Tulis dalam bentuk matrix dulu. So, kita lupakan saja A dekat sini lah. Kan cikgu dah tulis jawapan dekat atas. Ni kita nak bincang saja. So, let's write the persamaan dekat sini. So, kita akan ada 8 kat depan, 6 kat bawah,
5 dan 4 dekat sini. Kita dapat dua-dua benda ni. Tulis dalam bentuk persamaan. Depan X, belakang Y. So, kita akan dapat 44 dan bawah dia adalah 34. So, inilah apa yang kita akan dapat. Tulis dalam bentuk matrix dulu. That's the first step. Second step adalah kita nak cari nilai apa? X dan Y. Maka benda ni kita bawa ke sana, iaitu matrix pertama kita bawa ke sana. Dia akan jadi songsang. Kalau dia jadi songsang, kita tulis 1 per AD. AD tu 32 minus BC 6/5 30. Kita akan dapat 1 per 2. Dan kita terbalikkan 48, negatif 5 dan negatif 6. Kita darab dengan 44 dan 34. Kita akan dapat nilai X dan Y dekat atas dan bawah. So, logically speaking, XY adalah 1 per 2 kat depan. Yang belakang tu kalau kita selesaikan, cikgu buat terus gunakan kalkulator. 4 darab dengan 4. Jawapan dia tambah dengan berapa dekat sini? Negatif 5 darab 34. Negatif 5 darab dengan 34. Saya akan dapat 6 dekat atas. Okey, dan bawah pula, yang bawah ni yang atas ni darab ni, yang bawah ni pula ni darab dengan ni. So, saya akan buat negatif 6 darab dengan 44. Okey, jawapan dia saya akan tambah dengan, okey, negatif 6 darab 44 tambah dengan berapa? 8 darab dengan 34. Saya akan dapat jawapan 8 dekat bawah, guys. Okay, saya akan dapat 8 dekat bawah. So, apabila kita cuba settlekan, saya akan dapat nilai X dan Y dekat sini. Saya akan dapat 3 dan 4 dekat bawah atas dan bawah. So, maksudnya X tu adalah burger apa? X tu adalah burger kecil. So, maksudnya harga burger kecil adalah sama dengan RM3 dan burger besar adalah sama dengan RM4. So, ini adalah dua jenis harga yang kita akan dapat untuk burger kecil dan juga burger besar. Berapa markah untuk soalan ni, guys? 4 markah untuk soalan ni. Sudah pun settle. Jom kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan ke berapa? Soalan ke-6. Jom kita lihat. Alright guys, soalan ke-6 pula. Ini adalah soalan apa? Oh, soalan penakulan matematik. Benar, palsu, bla 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 bla. Pernyataan, bukan pernyataan. Let's do this. Okay, dia kata untuk setiap pernyataan berikut tentukan sama ada pernyataan ini adalah benar atau palsu. Mesti dia gabungkan dua-dua, tanya benar atau palsu. So, jom kita lihat. Dia kata, 1 ialah nombor perdana dan. Kalau guna dan, saya punya pelajar seminar, mereka tahu apa konsep nak guna. Okay, 1 ialah nombor perdana dan 11 ialah nombor ganjil. Okay, 11 nombor ganjil tu memang betul dan 1 ialah nombor perdana memang salah. So, ini adalah pernyataan palsu. Kita sudah tahu sebab 1 betul, 1 salah, dia pernyataan palsu. Ayah janji 2 benda, dia buat 1 je. Palsu. Alright, so jom kita lihat yang ni. 5 ialah faktor bagi 40 atau dia gunakan perkataan atau. So, 5 ialah faktor bagi 40. Memang betul, 5 memang faktor bagi 40. 14 ialah gandaan bagi 4. 14 gandaan bagi 4 ke? Tidak, 14 ni bukan gandaan bagi 4. 14 tu maybe gandaan bagi 7, gandaan bagi 2. Tapi dalam sifir 4 tak ada 14. So, dia bukan betul. So, sebab dia gunakan palsu, okay, dia gunakan atau dekat tengah-tengah. Yang ni adalah benar. Alright, so kita sudah dapat 2 jawapan. Benar, palsu dan juga benar. Okay, kita cuba tengok B. Dia kata, tuliskan 2 implikasi berdasarkan pernyataan berikut. 2 implikasi. Jika dan hanya jika. Ini IKEA. Oh, jika dan hanya jika. Betul lah, jika dan hanya jika. So, kita kena tulis apa? Jika. Okay, jika kita tulis pernyataan yang pertama tu, G intersect H sama dengan G. Maka kita tulis G adalah subset kepada H. Inilah apa yang kita akan tulis. Lepas tu pernyataan yang kedua adalah kita tulis jika G adalah subset kepada H, maka G silang dengan H sama dengan G. So, inilah apa yang kamu kena tulis. 2 pernyataan. Sudah pun settle dekat sini. Now, C pula. Dia ada soalan C lagi. Lengkapkan hujah berikut. Okey, hujah saja. Okey. Dia gunakan perkataan all. Kalau dia gunakan perkataan all dekat depan, ada teknik dia. So, kita gunakan teknik tu. Kita akan dapat semua kubus mempunyai 6 permukaan. Dia kata, pepejal geometri R mempunyai 6 permukaan. So, kita akan tulis pepejal geometri R ialah kubus. Itu saja. Kita gunakan teknik dia. Pepejal geometri R ialah kubus. Guys, that's it. Soalan ni simple macam tu je. Kamu selesaikan, kamu dapat berapa markah? Nampak tak dekat sini? 5 markah, guys. Settle soalan ni. 5 markah. Let's go to the next question now.
Alright guys, next adalah soalan berapa ni? Soalan ke-7. Oh, ni soalan garis lurus. Garis lurus, easy peasy. Rajah 3 menunjukkan garis lurus ST dan PQ. Mana ST? ST, yang ni adalah PQ. Guys, make sure dapat saja maklumat, tengok dulu gambar dia. Ini adalah ST, yang ni adalah PQ. Lepas tu dia kata apa? ST dan PQ adalah garisan yang selari. Oh, dua-dua ni selari guys. Input sangat penting. Kalau selari, konsep dia adalah kecerunan dia sama. Simple as that. Lepas tu dia kata apa? Diberi persamaan garis lurus ST ialah, mana ST? Mana ST? Ini adalah persamaan garis ST. Persamaan garis ST adalah yang ni. So, saya punya pelajar-pelajar seminar ramalan, mereka tahu. Saya dah jelaskan pada mereka, tukar dulu bentuk persamaan dia, baru senang kita nak kira. Y sama dengan 4X tambah 3/2. Saya sudah tukar kepada bentuk Y equals to MX plus C. Ini adalah untuk garis apa guys? Ini adalah untuk garis ST, dia dah kata dah. So, ST ialah benda ni. Alright. So, ini adalah garis ST. So, maka persamaan ini adalah untuk garis ST. Inilah kita sudah pun tahu. Sekarang, the equation dia kata apa? Cari persamaan garis lurus PQ. Dia nak cari persamaan garis lurus PQ. So, kita ikut saja apa yang kita kena buat. Persamaan garis lurus PQ, formula dia adalah Y sama dengan MX plus C. Kita sudah pun tahu M dia adalah berapa? 4, sebab dia selari kan? Selari. So, kita akan gunakan Y sama dengan 4X tambah dengan C. So, kalau kita nak cari C, ambil titik, gantikan saja dalam. Kita akan dapat apa? 6 dan 4X dan Y. So, kita akan dapat 4 sama dengan 4 darab 6 tambah C. Maka kita akan dapat 24/20. C adalah negatif 20 guys. Itu adalah jawapan bagi C. Kita sudah pun dapat. So, dah dapat tu, jangan biarkan saja. Kita kena tulis persamaan dia betul-betul. Maka persamaan PQ adalah sama dengan Y sama dengan berapa? 4X tolak 20. Inilah persamaan bagi PQ. Sudah buat. So, what's the question B sekarang? Pintasan X. Senang je. Kalau pintasan X, ganti Y kosong. So, kosong sama dengan 4X tolak 20. Maka 4X saya akan dapat 20. Sebab negatif 20 saya pindah sinilah. Jadi 20 lah. So, X awak adalah 5. Maka itu adalah pintasan X bagi kamu punya garis PQ. Sudah dapat jawapan dia 5 guys. Itu saja. Berapa markah ni? 5 markah. This is why I'm telling, I punya seminar ramalan akan sangat-sangat membantu awak, because every question like this kita pergi drill deep dan mereka dah tahu. Tengok saja sudah tahu apa yang mereka nak buat. Semua student-student saya pasti akan jawab soalan-soalan seperti ini juga guys. 5 markah. 5 markah. Solid. Let's go to the next question. So, soalan seterusnya ni adalah apa? Ini adalah, nampak macam soalan apa ni? Ini adalah soalan based on the above notes, complete the graph given in the answer sheet. So, ini mesti soalan kecerunan dan luas di bawah graf. Okay, let's have a look at this question dulu. Kita baca dulu. Jadual 3 menunjukkan maklumat bagi graf separa lengkap ABCD mewakili perjalanan sebuah motosikal itu dari bandar P pergi ke bandar Q. So, kita tahu motosikal pergi dari bandar P ke bandar Q. Graf ACW mewakili perjalanan sebuah kereta itu dari bandar P. Mana ACW mewakili perjalanan? Kita kena tengok dia punya graf. Mana ACW? Ini adalah ACW. Ini adalah perjalanan kereta dari bandar P. Okay, ini bandar P ke bandar Q lah. Dia tengah pergilah ke bandar Q lah. Alright, dia tengah pergi. So, yang ini AB dan belum lengkap. Dia kata, nampak tak? Dia kata apa? ABCD mewakili perjalanan sebuah motosikal dari bandar P ke Q. Maksudnya, yang ni adalah motosikal, dia belum lengkap lagi. Tapi yang ni adalah kereta, sudah pergi dari bandar P pergi ke mana? Bandar Q. Kita sudah tahu benda tu. Lepas tu, motosikal itu dan kereta itu bertolak dari bandar P pada waktu yang sama dan melalui jalan yang sama. So, it's the same thing lah. Alright, dia kata 7 pagi, ting dong, pukul 7 pagi apa yang telah berlaku? Dia kata 7 pagi ni, dia kata motosikal dan kereta bertolak dari bandar P pada waktu yang sama dan melalui jalan yang sama. So, mereka bertolaklah pukul 7. Logically speaking guys, ini adalah pukul berapa? 7 pagi. Kita tahu masa dia 7 pagi lah Dan yang ni kamu nampak tak? Dia telah bagi. Tengok maklumat ni. Ini adalah graf apa dulu? Ini adalah graf jarak lawan dengan apa? Masa. So, ini adalah masa. Kalau 45 minit. Kalau 45 minit maksudnya di sini pukul 7.45 AM. Kamu faham tak maksud saya apa? So, dia akan increase lah. Nampak dia bagi N. So, dia mesti suruh kita cari nilai N dekat sini. Kita baca dulu soalan dia. Dia kata apa? 7.45 pagi. Motosikal berhenti selama 35 minit kerana tayarnya pancit. Okey, kita tengok motosikal 7.45 pagi
Mana 7.45? Inilah 7.45. Dekat 7.45, ini motosikal. Motosikal ni dekat atas kan. Motosikal dekat sini dia sudah berhenti. Berhenti selama berapa minit dia kata? Berhenti selama, saya pun lupa. Dia kata 35 minit kerana tayarnya pancit. So, daripada sini 35 minit tu berapa lama ni? Ni 140. Dia kata ni 140. Ni minit dia 140 So kalau daripada 45, 35 minit lagi dia jadi berapa? 45 tambah dengan 35 kita akan dapat 80 kan? Minit yang ke 80 kan? Alright, so kita tengok dululah minit yang ke 80. Kita tahu mana minit yang ke 80. Okay, lepas itu dia kata apa? 8.20 pagi motosikal menyambung perjalanan untuk 42 km lagi. So 8.20 pagi dia bergerak untuk 42 km lagi. So yang ni 36 km. Dia stop dekat sini saja. So kalau dia pergi ke 42 km, so 36 tambah dengan 42 kita akan dapat 78. So dia berhenti dan dia pergi ke bandar satu lagi dekat sini dan dia punya jarak 78 sebab dia kata continue lagi 42 km kan. So kalau continue lagi 42 km, so di sinilah guys, tengok pun dah tahu, korang tahu, okay, yang ni dia berhenti straight flat line, okay, dia berhenti dekat sini. Okay, logik, dia berhenti dekat sini. Okay, lepas tu dia sambung dia punya perjalanan pergi ke bandar Q. Berapa lama lagi? 42 km lagi. Right, 42 km. Macam mana cikgu tahu garis ni akan sampai ke atas ni? Sebab jaraknya 78. Ni 36. Dia tak gerak langsung. Daripada sini dia sudah sampai. Okay, daripada ni dia sudah sampai. Kilometer 36. Dia pergi lagi 42. Dia sampai ke 78 lah. So dekat sini lah dia kena pergi sampai. Kereta sampai dekat sini. Sebab kereta gerak 54 km saja. Alright, now let's look at this. Alright. Lepas tu dia kata apa? 9.20 pagi motosikal dan kereta sampai ke destinasi. So, kalau di sinilah masa mereka sampai ke destinasi, masa dekat sini mestilah sebenarnya berapa? 9 berapa? 20 pagi kan? So, saya tulis dekat sini 9.20 AM dekat sini. Okay. Logik kita fikir Yang ni adalah tempat kereta tu, yang ni tempat motosikal tu pancit. Berapa lama motosikal tu pancit dia kata? Dia berhenti selama berapa minit tadi? 35 minit. So kalau ni 35 nilai N dekat sini kita akan dapat berapa? 35 tambah dengan 45 kita akan dapat 80 dekat sini kita akan dapat. Alright. Okay, kita cuba test satu lagi 9.20 mereka sampai kan? Okay, kalau yang ni 7, yang ni adalah 9.20. Pukul 7 tambah 140 minit dapat tak 9.20? Sebab 140 minit bagi dengan 60 kita akan dapat 2.33 maksudnya 2 jam 20 minit. So, kalau 2 jam 20 minit, betul lah pukul 7, 2 jam 20 minit adalah 9.20. That's it. Graf ni macam ni lah lebih kurang dia punya graf. Bukan lebih kurang, inilah graf yang tepat lah. Sebab dia berhenti. Berhenti tu tak boleh gerak. Untuk berapa lama? Untuk masa dekat sini berapa lama? 35 minit. So, ini akan jadi 80. Daripada sini dia gerak 42 km lagi sampai ke 78. It makes perfect sense. Hope you guys also understand. Alright? Now, kita tengok soalan. Berdasarkan catatan di atas, lengkapkan graf yang diberikan di ruang jawapan. Kita sudah pun lengkapkan. That's how you lengkapkan. That's it. Sudah habis. Alright. Next dia kata apa? Soalan B pula. Hitung laju purata dalam kilometer jam. Motosikal itu bagi tempoh 140 minit. So laju purata. So ini adalah motosikal kan? Ini adalah motosikal Kalau laju purata jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. So jumlah jarak yang dilalui adalah 78 km. So laju purata B adalah 78 km per, dia nak dalam kilometer per jam. Betul tak? Kalau kita nak per jam, yang ni masa yang dia bagi dekat sini adalah minit. Berapa minit? 140 minit. Tapi kalau kita nak jam, 140 minit ni kena bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 60. Barulah dia akan jadi apa? Jam. So kita terus selesaikan benda ini. Terus tekan je dalam kalkulator 70 per berapa? 78 per 140. Okey, bahagi dengan dalam kurungan lah, jangan lupa kurungan. 140 bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 60 dekat sini. Kalau kita buat ni, kita akan dapat 234 per 7 km per jam. Ataupun kita akan dapat 33.43 km per jam. Kita akan dapat jawapan ni. Atau kalau kamu nak bagi dalam pecahan, guys, saya lebih suka bagi dalam jawapan pecahan. So kalau saya tukar dalam bentuk pecahan, saya akan dapat berapa? 33 per 7 km per hour. Macam ni pun boleh. Dua-dua jawapan ni pun kamu bagi mesti boleh diterima sebab jawapan dia sama sajalah. Alright. Now,
C. Dia nak soalan C. C tu dia nak apa? Dia nak kata apa? Pada suatu ketika dalam perjalanan, kedua-dua kenderaan itu bertemu pada satu lokasi. Nyatakan masa dalam minit yang diambil oleh kereta dari bandar P ke lokasi tersebut, ke lokasi kedua-dua kenderaan itu bertemu. So, mana tempat mereka bertemu? Tempat mereka bertemu adalah tempat di mana dia punya graf bertemu, iaitu di sini. Alright? So, dalam berasa berapa minit dari bandar P? Inilah bandar P kan? Dia mula pukul 7. So, dalam masa berapa minit dia sudah sampai? Logik dia berapa? 80 minit. Itu you punya jawapan lah guys. C jawapan awak lah 80 minit. Sebab dia nak jawapan dia dalam minit kan? Betul tak? Dia nak jawapan dalam minit tak? Nyatakan masa dalam minit. So 80 minit lah. So dia basically nak nilai N dekat sana lah. Alright. So kalau kita dah siap soalan ni guys, berapa markah? 5 markah. Solid macam tu je guys. Actually kamu baca graf ni, baca dia punya cerita, you already know the bentuk graf. Kamu dah tahu dah bentuk graf. Sebab it's based on your experience macam mana kamu buat, dan saya dah telah detail terangkan benda-benda ni dalam saya punya seminar ramalan. Kalau belum dapatkan, if you want to improve your results, get it from the description. Dalam description ada link, tekan dapatkan benda tu. Now let's go to the next question now. So guys, ini adalah soalan seterusnya. Nampak pun dah tahu ini adalah soalan apa? Nampak probability ya. Jadual 4 menunjukkan dua kumpulan murid yang terlibat dalam pembentangan kerja projek matematik. Alright. So dua kumpulan ni, kumpulan satu, kumpulan kedua. Okay. Seorang murid dipilih daripada setiap kumpulan untuk membuat pembentangan kerja projek. So dia pilih seorang pelajar daripada setiap kumpulan. Alright. So dia pilih seorang daripada kumpulan ni, seorang daripada kumpulan ni. Alright. Maybe dia dan dia, maybe dia dan dia. Ataupun maybe ni dan ni, maybe ni dan ni, ni dan ni, maybe ni dan ni. Macam itulah dia pilih. Okay, kamu faham kan logik dia kan? Dia pilih seorang daripada kumpulan pertama dan dia pilih seorang lagi daripada kumpulan kedua guys. That's what they do, right? So dia kata senaraikan semua keseluruhan yang mungkin bagi ruang sampel ini. Ruang sampel maksudnya semua jawapan yang mungkin lah. Anda boleh menggunakan huruf besar seperti A untuk Aidan. Weh, baiknya hati. Alright, kalau disuruh kita gunakan huruf besar je, maksudnya guys, ada tak semua sama? Ni A, Aidan, Z, S, D, F, E, L. Senang je. Kalau kita gunakan huruf lagi senang nak senaraikan, betul tak? So, logiknya adalah kita ada Aidan, maybe kumpulan kita pilih seorang pelajar. Kita pilih Aidan. Lepas tu kita pilih Zaim ataupun Aidan dan Syakila ataupun Aidan dan Damia. So konsep dia adalah AZ, AS, AD. Itu maybe akan jadi satu kumpulan lah. Itu adalah maksudnya pasangan. Dia akan jadi 3 pasangan. Alright. So dia nak sample space. So A jawapan dia kita akan tulis. Alright. Okay, let's say saya tulis dekat tepi sini lah. Saya boleh nampak benda ni kan. So let me write at the side je. So dia akan pilih maybe A, Aidan dan Zaim. Okay. Lepas tu maybe dia akan pilih A dan siapa? Syakila. Nanti akan pilih A dan siapa lagi? D. Alright. Ini maybe pelajar yang dipilih. 2 orang pelajar kan? Kumpulan 1 dan kumpulan 2. Ataupun maybe kumpulan pertama tu dia pilih F. Alright. Dia pilih F dululah. Kumpulan pertama. Orang pertama tu dia pilih F. Orang kedua maybe dia pilih Z. Ataupun maybe dia pilih S. Maybe dia pilih siapa? D dan Mia. Lepas tu katakan kumpulan pertama dia pilih E. Alright. Kalau dia pilih E, dia akan ada E, dan dia akan ada E dekat sini. Alright. So dia ada E, Z dekat sini. Lepas tu dia akan ada E, S dekat sini. Dan dia akan ada E, D dekat sini. Alright. Next pula kita ada L. Kita ada L. Kita ada L dekat sini. So L, Z. Kita akan ada L, Z. Lepas tu kita ada L, S. Lepas tu kita ada L, D. Alright. So ini adalah semua sample space guys. Simple as that. Inilah semua pasangan yang mereka boleh pilih. Ada pelajar dia boleh tanya, cikgu kenapa saya tak boleh buat ZA? Sama je, you nak buat ZA, ZF, ZE, ZL, sama je, nampak tak? Ni Z dah ada ZA, ZF, ZE, ZL. Sebab ini adalah pelajar. Kalau dia pilih pelajar 2 orang, dia panggil Aidan dan Zaim ke ataupun Zaim dan Aidan ke, dua-dua masih akan ada dalam kumpulan yang apa? Sama. So it doesn't make a difference, alright? It's the same thing. Okay. Kalau itu kita sudah buat soalan A. Now kita tengok soalan B pula. Okay, senaraikan semua keseluruhan peristiwa yang mungkin dan cari kebarangkalian bagi peristiwa tersebut. Bahawa, okay, dia suruh kamu senarai dan cari dia punya kebarangkalian. So kamu kena listkan dulu. Dia kata Aidan atau Damia dia pilih. So kalau dia kata Aidan atau Damia dia pilih, so dia kena ada, bukan kena ada Aidan dan Damia, dia pilih Aidan ataupun Damia lah. So logically speaking, yang Aidan maybe dia pilih ataupun Damia dia pilih. So yang ni adalah pelajar yang patuh kepada syarat dia. Dia nak Aidan atau Damia pilih kan. So pasukan ni ada Aidan, ada Aidan, ada Aidan. Yang ni semua ada Damia. So kita salin je AZ, AS, AD. So saya tak nak salin dekat sini lah guys. You kena faham Saya terus tandakan. Yang ada Aidan semua kita ambil. Kalau atau tu dua-dua pun kita ambil. Aidan kita ambil, Damia pun kita ambil. So berapa yang kita ada total? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita pilih. Daripada
12. 6 daripada 12. So kita akan buat 6 daripada 12. Kita akan dapat apa? 1/2. Guys tengok saya tak senaraikan dekat sini. Kamu kena senaraikan. Cikgu dah just tunjuk saja dekat sini. Inilah yang kita akan ambil. 3 ni 6 ni kita akan ambil. Alright, saya tak salin. Saya dah tunjuk, kamu pula salin dalam exam. Okay, next kita akan tengok dia punya soalan yang kedua. Dia kata sekurang-kurangnya seorang murid perempuan terpilih. So at least satu murid perempuan, ataupun maybe dua-dua pun murid perempuan. Logik kan? Satu murid perempuan ataupun dua-dua murid perempuan. So kita tengok mana tu murid perempuan. Dua-dua murid perempuan. Mana murid perempuan? Actually kalau you tak kenal nama tu, you tak tahu siapa perempuan. Syakila perempuan, Damia perempuan, Elisha perempuan, Fadzlina perempuan, Lukman bukan perempuan. So kita kena pilih either yang ada F, E, S, D. Mana-mana kita nampak. Kita nampak F ke, kita nampak E ke, kita nampak S ke, kita nampak D ke, kita ambil saja dia. So kita ada F, mana yang ada F, ini semua ada F, kita ambil saja. Okay, yang ada S tu kita ambil. Ini ada S, ni ada S, ni ada S, kita ambil. Lepas tu kita ambil yang ada D, ni ada D, ni ada D, ni ada D, kita ambil. Lepas tu E kita belum tengok E. Ini ada E, kita ambil. Alright, so automatically AZ ni kita tak ambil dan LZ kita tak ambil. Sebab AZ tu Aidan dan siapa? Zaim. Lelaki dengan lelaki. Dia nak at least satu perempuan. Dan kita tak ambil A dan L. Sorry, Z dan L. Kenapa kita tak ambil Z dan L? Sebab Z dan L adalah dua-dua pun lelaki juga. So guys, total kita ada 12 kan? Daripada 12 kita pilih berapa? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At least satu perempuan. So kita akan buat 10 daripada 12. Kita permudahkan 5/6. Itu adalah kebarangkalian yang kedua guys. Simple as that. Kamu kena senarai dan tulis. Saya tak senarai, saya dah tunjuk dan saya terus buat kebarangkalian. That's it. Soalan ni dah habis. Berapa markah? 6 markah. Settle soalan probability. Jom kita pergi ke soalan seterusnya sekarang. Alright guys, soalan seterusnya, soalan yang ke-10. Jom kita lihat. Okay, yang ni adalah apa? Dia kata Raja 5 menunjukkan sebuah mangkuk. Okay, dia kata Raja 5 menunjukkan sebuah mangkuk berbentuk hemisfera diisi dengan adunan kek. So logically speaking guys, adalah adunan kek, cecair, apa-apa dia cakap, itu adalah topik pepejal dan isi padu. So let's have a look at this. Dia kata adunan itu kemudiannya dituang ke dalam acuan berbentuk silinder berjejari 21 cm. Maksudnya apa? Dia buang dalam bentuk silinder tau. Silinder tu kita ada bulat dekat atas, lepas tu kita ada yang ni dekat bawah. Saya tahu saya punya silinder tu sengit sikit, tapi tak apalah, lebih kurang je. Okay, ni adalah silinder lah. Okay, dituang dalam silinder. Nampak cantik silinder cikgu. Alright, okay, ini adalah silinder yang dituang. Dalam silinder ni dia kata apa? Dia kata dituang dalam acuan berbentuk silinder yang berjejari 21 cm. Maksudnya jejari untuk silinder ni adalah berapa cm guys? 21 cm. Itu adalah jejari dia. Kita sudah tahu dia punya jejari Lepas tu untuk menghasilkan 2 biji kek. Okay, dia kata apa? Adunan itu kemudian dituang ke dalam acuan berbentuk silinder yang berjejari 21 cm untuk menghasilkan 2 biji kek. Jika tinggi sebiji kek itu adalah 14 cm, so dia tuang dalam acuan. Acuan tu mestilah 14 cm kan, sebab okay. So adunan tu kemudian dituang dalam acuan berbentuk silinder berjari 21 cm untuk menghasilkan 2 biji kek. Maksudnya dia tuang dalam silinder tu, lepas tu dia keluarkan, dia potong 2 jadi 2 biji kek. Ataupun dia kata 2 silinder. I rasa dia memang satu silinder tu satu kek lah. Dia tak akan ada 2 silinder. Dalam satu silinder tu dituang, lepas tu dia nak potong. Mana orang buat kek macam tu kan? So satu silinder tu maksudnya satu kek lah. Alright, logically Okay, so dia kata 2 biji kek. Jika tinggal sebiji kek tu tinggi sebiji kek tu adalah 14 cm. So ini yalah 14 tu satu biji kek lah kan, 14. Hitung isi padu dalam cm cube adunan yang tinggal. So dia nak tahu yang tinggal. So first, dalam ni ada berapa? That's the question. Dalam tu ada berapa? So kita nak cari dia punya isi padu dalam sini. Formula isi padu untuk sfera adalah 4/3 darab pi. Pi adalah 22/7. Adakah dia kata 22/7? Yes, dia kata pi 22/7 darab pi jejari cos 3 28 cos 3. Tapi guys dengar, yang ni untuk satu hemisfera formula ni. Dia nak setengah saja hemisfera. Ya, bukan. Yang ni jawab formula ni adalah bukan satu hemisfera. Itu adalah untuk satu sfera. Yang dia nak adalah setengah, iaitu hemisfera. Hemisfera maksudnya separuh, betul tak? So kalau hemisfera dia adalah separuh, maka kita kena darab benda ni dengan 1/2. Setengah, kita nak setengah sajalah. So kalau kita selesaikan benda ini, kita akan dapat berapa? Biar saya tekan dalam kalkulator dan tulis jawapan.
jawapan dia dekat sini. So yang ni kita boleh buang kita akan dapat 2, 7, let's say saya masukkan data ni dalam kalkulator. 2 darab 22 darab dengan 28 kuasa 3. Jawapan dia adalah something besar. Saya letak per, okay, answer per, bawah dia adalah 3.721. So jawapan saya akan dapat 13798. Weh, apa benda ni? 13798 per 3. Ini adalah cm cube. Ini adalah dia punya isi padu yang ada dalam sini. Okay, terlalu banyak number tu, tak apa, kita biarkan dulu macam tu. Okay, dan yang ini pula kek kan? Ni kek kan? So dia nak buat 2 biji kek kan? So kalau kita nak cari isi padu benda ni, formulanya adalah pi 22 per 7. Actually it is more easier kalau kamu boleh terus buat. Kamu buat macam ni pun boleh. Kalau kamu nak tulis formula dia terus tekan semua dalam kalkulator pun boleh. But since saya sudah tulis, let's do this lah. Pi r square, dia punya jejari adalah 21 kuasa 2. Ini adalah luas karatan atas darat dengan tinggi dia adalah 14. Tapi kita nak cari tentang 2 kan? 2 kan? So kita darat dengan 2. Kita selesaikan benda ni, kita akan dapat berapa? 7 darat dengan 21 kuasa 2. Okay, kita let's say cikgu selesaikan saja benda ni lah. 22 darat dengan 21 kuasa 2 darat dengan 14 darat dengan 2. Amboi besarnya. Per berapa? Answer per, jawapan bawah adalah 7. Kita akan dapat 38808. Oh, ni terus dapat 38808 cm cube. Ini kita dapat. So soalan dia kata berapakah baki yang tinggal kan? So jawapan yang atas ni kena tolak dengan 38808. So maksudnya saya akan dapat 21560 per 3. So jawapan saya adalah 21560 per 3 cm cube. Inilah apa yang tinggal. Kamu tolong jangan bagi jawapan dia dalam benda macam ni. Kalau boleh bagi jawapan dia dalam bentuk pecahan yang inilah pecahan nombor bercampur. 7186 2 per 3 cm cube. Atau kamu boleh bagi dalam decimal, iaitu 7186.67 cm cube. Guys, mana-mana satu kamu nak bagi boleh, but my pilihan is either these two. Dalam dua ni kamu pilih satu yang ni. Okay, saya suka benda tu lah. You can give that answer. Alright. So kalau soalan ni kita suruh siap berapa markah ni guys? Nampak tak? 4 markah dekat sini. Settle soalan berapa ni? Soalan 10. Tinggal satu saja soalan lagi. Soalan ke 11. Jom kita bagi. Oh, soalan bulatan. So nampak macam gambar ni saya pernah tengok je. Apa kita baca, kita buat soalan ni. Dia kata rajak 6 menunjukkan separuh bulatan PQR. Mana? PQR ini adalah separuh bulatan. PUT pun separuh bulatan. Betul, separuh bulatan juga. Lepas tu TSR pun separuh bulatan juga. Dia kata T ialah pusat separuh bulatan PQR. PTR ialah garis lurus. Okey, T ialah pusat separuh bulatan tu. Yang atas ni lah, PUT Okey. PQR punya separuh bulatan adalah titik T. Lepas tu PTR ialah garis lurus. PTR ialah straight line. Okey, tu maklumat dia bagi. Sekarang kita tengok. Diberi bahawa PTTR 17. Mana PT? PT adalah maklumat, tulis dulu 17. TR 17 juga. Itulah ditulis. PT sama dengan apa tak? PT sama dengan TR sama dengan 17. Menggunakan pi 22 per 7. Hitung perimeter dalam cm seluruh rajah. So, kalau dia nak perimeter dalam cm seluruh rajah, senang benda ni guys. Nasib baik dia bagi macam ni. Yang ni pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini. Itu saja kan. So, kita ada 3 bahagian kan. Kalau perimeter, saya punya advice kepada pelajar adalah kita catatkan dulu. Apa kita catat? Kita nak jawapan A adalah PQR, perimeter tambah dengan RT, iaitu yang ni, RT tambah dengan PUT. Okay, tambah dengan PUT. Inilah apa yang kita kena buat. So kita just masukkan saja dalam dia punya formula, kita boleh dapat jawapan dia dah guys. Alright. So dia punya jejari dekat sini adalah berapa? Jejari ni adalah 17 bahagi dengan 2. Kamu boleh buat 17 bahagi 2, iaitu kamu akan dapat 8.5. Dekat jejari ni 8.5. Atau kalau kamu nak tulis 17 per 2 pun boleh juga. It's the same thing. So let's say saya nak cari panjang yang ni perimeter PQR. Okay, PQR ni yang besar ni kan, PQR kan, yang ni kan PQR kan. So formula dia adalah, kita nak cari lilitan. Lilitan formula dia adalah 2 apa? Formula dia adalah 2 pi R. Itu dia punya lilitan punya formula. Tapi kita nak separuh sahaja, betul tak? So setengah darab 2 darab pi R. 2 pi R. Pi adalah 22 per 7 dan jejari dia adalah 17. Sebab yang ni kan bulatan besar kan. Kalau bulatan besar, kita nak cari dia punya jejari. Jejari dia berapa? 17 lah. Kita tulis lah benda ni. So yang ni adalah perimeter untuk apa?
PQR. Kita sudah dapat PQR. Tambah dengan panjang RT. Berapa panjang RT? Nampak tak? RT dekat sini adalah berapa? 17. So cikgu tambah dengan 17. Dan tambah dengan PUT. Put. Mana PUT? Inilah PUT kan. PU dengan apa? T. So formula PUT adalah sama saja. Alright. Dia lilitan tapi setengah. Separuh lilitan. So kita buat 1/2 darab pi 22/7 darab 2 pi r kan. So darab dengan 2, darab dengan pi, darab dengan r. Jejari dia adalah 8.5. Cikgu dah dekat sini guys. Benda ni kamu boleh terus tekan dalam kalkulator atau kamu nak permudahkan dulu sebelum kamu tekan pun boleh. Kalau saya jadi kamu, saya permudahkan ni boleh buang. Okey. Lepas tu yang ni setengah dengan 2 ni boleh buang. So kita tekan je lah benda ni. Yang pertama ni adalah berapa? Kita dapat kurungan pertama ni, kita hanya ada 22 darab 17 bahagi dengan berapa? 7, betul tak? So kita buat 22 darab dengan 17. Jawapan dia per berapa? Per 7. Alright. Sama dengan, okay. Alright. Saya akan dapat 374. Saya boleh tulis 374/7 tambah dengan 17. Yang ni 17 tambah dengan kurungan yang seterusnya adalah 22 darab dengan berapa? 8.5. Jawapan dia kena per answer per 7 kan. So answer per 7 kita akan dapat 187/7 dekat sini guys. So 187/7 tambah dengan 17 tambah dengan 374/7. Jawapannya adalah berapa ni guys? 680/7 cm. Kan cikgu dah kata bagi jawapan dalam pecahan bercampur itu 97 1/7 cm. Atau kamu nak bagi dalam desimal pun boleh. Kamu akan dapat berapa? 97.14 cm. So ini adalah jawapan kamu. Perimeter untuk seluruh rajah. Itulah dia nak. Kita sudah pun bagi pada dia. Now next kita tengok apa yang kedua. Luas dalam cm square kawasan yang berlorek tu. Mana kawasan yang berlorek? Inilah kawasan yang berlorek. So guys, kalau kita nak bagi luas kawasan berlorek, logik kita boleh cari luas yang ni dan kita tolak luas yang ini, kita buang. So kita akan dapat yang ini, betul tak? So luas yang besar, luas kawasan yang separuh bulatan yang besar adalah kita akan dapat setengah, sebab luas satu bulatan adalah pi r square, betul tak? So kita nak setengah bulatan, so setengah darab dengan pi 22/7 darab dengan r square. R bagi bulatan yang besar ni berapa? Bulatan besar ni 17 kan, radius dia kan. So saya tulis r square 17/2. Ini adalah luas bagi bulatan yang besar. Saya tolak dengan luas bagi bulatan yang kecil. Okey, bulatan yang kecil pun semi bulatan. So setengah kali pi 22/7 darab r square. R dia adalah berapa? 8.5 kan. Separuh dia 8.5 kan. Sebab saya nak buang yang kecil ni, betul tak? So saya darab dengan 8.5/2. Kalau saya selesaikan benda ni, saya sudah dapat jawapan guys. Masuk saja bulat-bulat dalam kalkulator. Bulat-bulat. So jawapan yang saya akan dapat adalah 9537. Okay, tak apa, saya terus bagi jawapan dalam bentuk pecahan nombor bercampur. Jawapan saya adalah 340 17/28 cm square. Inilah apa yang saya dapat. Ataupun kamu nak bagi dalam desimal, kamu akan dapat 340.61 cm square. Guys, ini adalah jawapan kamu untuk soalan ini guys. Settle. Ini soalan yang keberapa? Soalan yang ke-11. Berapa markah guys? Kita dapat 6 markah untuk soalan ni. Kita dah settle semua 11 soalan dalam bahagian A. Kita sudah siapkan soalan percubaan negeri Melaka. So guys, itu saja untuk soalan negeri Melaka. Kita sudah pun settlekan benda ni. Kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh letak dalam comment section. Kamu nak tanya cikgu apa saja, kamu boleh letak dalam comment section and I will reply to your comments. Thank you so much for that guys. Alright, thank you so much for the love. Dan kalau kamu first time dekat sini, tolong tekan subscribe, tolong tekan bell icon. Dan jangan lupa, setiap hari Jumaat kita ada buat live stream. Tolong join saya dalam live stream saya. Kita boleh chat secara live. Banyak benda yang berfaedah kita akan bincang dekat sana. Dan kalau kamu inginkan perubahan dalam kamu punya keputusan matematik dalam SPM nanti, jangan lupa dapatkan seminar ramalan matematik SPM yang khas saya buat untuk pelajar-pelajar SPM tahun 2020 tapi ditunda ke tahun 2021. It's okay, masih boleh dapatkan markah yang lebih tinggi daripada apa yang kamu dapat guys. Check it out, link in the description. So I will see you in the next video. Thank you, bye bye.